Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks Matematik KSSM tingkatan 4, iaitu latihan praktis kendiri 5.1a pada muka surat 134. Okey, mari kita mula. Sebelum kita lihat soalan 1, mari kita lihat balik nota berkaitan. Dalam gambar raja ini, titik ini dipanggil sebagai bucu. Kemudian garisan yang menyambungkan dua bucu ini dipanggil sebagai tepi. Tata tanda graf merupakan set pasangan tertib iaitu G sama dengan VE dengan keadaan V ialah set bintik atau bucu. E ialah set tepi atau garis yang menghubungkan sepasang bucu ataupun dipanggil sebagai set pasangan bucu. D ialah darjah iaitu bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Bilangan darjah suatu graf ialah 2 kali bilangan tepi, iaitu diberikan dalam rumus ini. Di mana simbol dalam rumus itu, sigma itu bermaksud jumlah, D itu bermaksud darjah, V bermaksud bucu atau bintik. Kemudian G itu adalah mewakili graf dan E ini mewakili tepi atau garis. Soalan 1. Diberi 3 graf mudah. A. Bagi setiap graf, tentukan pertama, V dan bilangan V. V tadi adalah set bintik ataupun bucu. Jadi merujuk gambar raja, bintik ataupun bucu yang kita nampak ada 1, 2, 3, 4 dan 5. So kita tulis dalam bentuk tata tanda set. Kemudian bilangan bucu yang kita nampak kesemuanya ada 5. Soalan kedua, E dan bilangan E. E adalah set tepi ataupun set pasangan bucu. Jadi di sini kita boleh tuliskan E dalam dua cara, iaitu sama ada dalam bentuk set pasangan bucu ataupun set tepi. So, set pasangan bucu yang pertama adalah 1, 5, di mana dalam bentuk set tepi ia adalah E1. Set pasangan bucu yang kedua adalah 1, 2. Dalam bentuk set tepi ia adalah E2. Set pasangan bucu yang ketiga adalah 2, 3. Dalam bentuk set tepi adalah E3. Dengan cara yang sama, kita senaraikan set pasangan bucu yang berikutnya dan juga set tepinya, iaitu 3, 4, iaitu E4, 2, 4, iaitu E5, 4, 5, iaitu E6, 2, 5, iaitu E7. Kemudian NE ini bermaksud bilangan set tepi. Jadi, kita boleh rujuk dari sini ataupun di sini. Kita tengok ada berapa bilangan tepi dalam gambar raja pun boleh. Jadi jawapannya adalah 7. Soalan 3. Bilangan darjah. Ada dua cara untuk menentukan bilangan darjah. Pertama, kita senaraikan darjah bagi setiap bucu. Contohnya yang ini adalah darjah bagi bucu 1. Jadi kita tengok untuk bucu 1, terdapat dua tepi yang menghubungkan bucu 1 kepada bucu-bucu lain. Maksudnya jawapannya adalah 2. Kemudian kita lihat darjah untuk bucu yang kedua. Jadi di sini kita nampak bahawa terdapat 4 tepi yang menghubungkan bucu 2 kepada bucu-bucu lain. So jawapannya adalah 4. Jadi dengan cara yang sama kita senaraikan semua darjah bagi setiap bucu yang berikutnya, iaitu darjah bagi bucu yang ketiga ada 2 garis, darjah bagi bucu yang keempat ada 3 tepi, dan darjah bagi bucu yang kelima ada 3 tepi. Jumlah bilangan darjah di sini kita tambahkan semua angka yang kita dapat tadi, iaitu jawapannya sama dengan 14. Kaedah kedua, kita gunakan rumus di atas tadi, di mana jumlah darjah bagi setiap bucu akan sama dengan 2 kali bilangan tepi. Bilangan tepi di sini adalah sama dengan 7. Jadi, 2 darab dengan 7, jawapannya adalah 14. Soalan B. Bagi setiap graf, tentukan pertama, V dan bilangan V. Jadi V itu adalah set bucu, kita senaraikan semua bucu yang kita nampak dalam gambar raja, iaitu P, Q, R, S, T, U, V, W. Jadi kita boleh bilang dalam senarai bucu yang kita senaraikan ataupun kira dalam gambar raja, bilangan bucu yang ada adalah 8. Soalan 2. E dan bilangan E. E ini kita tulis dalam bentuk set pasangan bucu. Jadi di sini, pasangan bucu yang pertama adalah QP, kedua QR, ketiga QW, dan seterusnya. Jadi sila pastikan setiap garis yang kita nampak dalam gambar raja telah disenaraikan dalam set pasangan bucu ini. Kemudian NE
bilangan set tepi, kita boleh kira dalam set yang kita senarai di atas. Ataupun kita rujuk gambar raja, terdapat 8 tepi. So, jawapannya adalah 8. Soalan 3. Bilangan darjah. So, cikgu tunjukkan dua cara. Pertama, kita senaraikan darjah bagi setiap bucu. Pertama, darjah bagi bucu P. Jawapannya di sini kita nampak hanya ada satu garisan. So, jawapannya adalah 1. Kedua, darjah untuk bucu Q. Dalam gambar raja, kita nampak ada 3 garis ataupun 3 tepi yang menghubungkan bucu Q kepada bucu-bucu lain. Jadi, jawapannya adalah 3. Ketiga, darjah bagi bucu R. Dalam gambar raja, kita nampak bucu R dihubungkan dengan 2 garisan kepada 2 bucu lain. Jadi, darjahnya adalah 2. Jadi, kita senaraikan dengan cara yang sama untuk setiap bucu yang lain, iaitu darjah bagi S adalah 2, darjah bagi T ialah 1, darjah bagi U adalah 2, darjah bagi V ialah 3, darjah bagi W adalah 2. Kemudian kita tambahkan jumlah ini, darjah tersebut, jadi jawapannya bilangan darjah adalah 16. Kaedah kedua menggunakan rumus, iaitu sigma dV akan sama dengan 2 kali I. Jadi bilangan I di sini adalah sama dengan 8. Jadi kita gantikan menjadi 2 darab 8, jawapannya adalah 16. Soalan C. Bagi setiap graf, tentukan pertama V dan bilangan V. Jadi merujuk kepada gambar raja, terdapat 6 bucu yang kita nampak iaitu A, B, C, D, E, F. Bilangan V itu kita boleh bilang dalam gambar raja ataupun lihat daripada set yang kita senaraikan. Jadi terdapat 6 bucu. Soalan 2. I dan bilangan I. I di sini ialah set pasangan bucu yang kita nampak. Jadi set pasangan bucu yang pertama ialah AB, kedua AF, ketiga BC, dan seterusnya. Maka bilangan tepi yang kita boleh nampak dalam gambar raja ataupun yang kita senaraikan adalah 8. Soalan 3. Bilangan darjah. Di sini cikgu buat dengan cara yang lebih cepat iaitu menggunakan rumus. Jadi bilangan darjah adalah 2 kali bilangan tepi iaitu 8. Maka jawapannya adalah 16. Sebelum kita lihat soalan 2, mari kita lihat nota. Titik ini dipanggil sebagai bucu. Garisan yang menghubungkan 2 bucu dipanggil sebagai tepi. Di sini terdapat 2 garisan ataupun lengkung yang menghubungkan bucu P dengan bucu P. Maka ini dipanggil sebagai berbilang tepi antara bucu P dengan bucu T, di mana bilangan darjahnya adalah 2 kali bilangan tepi. Untuk bahagian ini dipanggil sebagai gelung. Ia adalah tepi berbentuk bulatan yang berbalik kepada bucu asal dan bilangan darjah bagi setiap gelung adalah 2. Soalan 2. Diberi 2 graf berbilang tepi dan graf yang mempunyai gelung. A. Bagi setiap graf, tentukan pertama, V dan bilangan V. Dengan cara yang sama seperti dalam soalan 1, V kita senaraikan bucu yang kita nampak dalam gambar raja, iaitu A, B, C, D, E. Maka, bilangan bucu yang kita nampak dalam gambar raja adalah 5 bucu. Soalan kedua, I dan bilangan E. E adalah set pasangan bucu. Jadi, kita lihat dalam gambar raja, pasangan bucu yang pertama adalah AB, pasangan bucu yang kedua juga adalah AB. Ini dipanggil sebagai berbilang tepi. Pasangan bucu yang ketiga adalah AE, dan seterusnya. Tetapi pasangan bucu yang ini adalah CC. Kenapa? Sebab ia adalah dalam bentuk gelung. Nampak macam bulatan. Ini satu lagi pasangan berbilang tepi. Jadi, jumlah bilangan tepi yang kita nampak di sini ada 10. Ketiga, bilangan darjah. Di sini cikgu akan kira terus dengan rumus, yaitu bilangan darjah akan sama dengan 2 kali bilangan tepi. Bilangan tepi adalah 10. Maka jawapannya adalah 20. Soalan B. Bagi setiap graf, tentukan pertama V dan bilangan V. Jadi dalam gambar raja, bucu yang kita nampak adalah OPQRSTU. Dengan itu, bilangan bucu yang kita nampak kesemuanya ada 7. Soalan 2. I dan bilangan I. I ialah set pasangan bucu. Dalam gambar raja, set pasangan bucu yang pertama adalah PU. Ini adalah tepi PU yang pertama. Kemudian, ini adalah PU yang kedua. Sebab ini adalah kes berbilang tepi. Seterusnya, set pasangan UT yang pertama, set pasangan UT yang kedua. Sama juga kes berbilang tepi. Kemudian, PQ dan berikutnya.
Yang ini adalah RR, maksudnya bermula daripada bucu R, kemudian berbalik kepada bucu asal, iaitu R. Ini adalah kes gelung. Dan seterusnya. Jadi bilangan tepi yang kita nampak adalah 17. Soalan 3, bilangan darjah. Di sini cikgu tunjukkan cara pertama, iaitu kita senaraikan darjah bagi setiap bucu. Jadi darjah bagi bucu O, dalam gambar darjah kita nampak ia dikaitkan oleh 6 garis. Maka bilangan darjahnya adalah 6. Darjah untuk bucu P dalam gambar darjah pun dikaitkan oleh 4 tepi, iaitu jawapannya adalah 4. Di sini ia tukarkan tepi yang garis lurus itu menjadi melengkung sebab ini adalah kes berbilang tepi. Seterusnya, darjah bagi bucu Q, S, T dan U boleh dibuat dengan cara yang sama. Darjah bagi bucu R, kita rujuk gambar darjah. Setiap satu ini dikira sebagai 1 yang dihubungkan kepada bucu R. Tetapi untuk bahagian gelung ini, ia adalah dikira sebagai 2. Maka jumlahnya adalah 7. Akhirnya, kita jumlahkan semua darjah tersebut. Jawapannya bilangan darjah adalah 34. Dengan cara yang lebih senang, kita boleh gunakan rumus iaitu bilangan darjah sama dengan 2 kali bilangan tepi. 17, iaitu jawapannya adalah 34. Soalan 3. Lukis satu graf mudah mengikut maklumat yang diberikan. Soalan A, dengan bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, set pasangan bucunya adalah 16, 26, 36, 34, 35, 45 dan 56. Jadi di sini kita tahu ada 6 bucu. Kita mula dengan bucu pertama. So kita lukiskan bucu 1 dengan bucu 6. Katakan bucu 1 di sini, bucu 6 di bawah sini. Maka bucu 1 disambung ke bucu 6. Pasangan kedua adalah 26. Jadi katakan bucu 2 di sini, bucu 2 dihubungkan ke bucu 6. Kemudian pasangan 36. Jadi andaikan bucu 3 di sini, bucu 3 ini pun dikaitkan ke bucu 6. Seterusnya pasangan 34. Katakan bucu 4 di sini, kita sambungkan bucu 3 ke bucu 4. Pasangan 35, andaikan bucu 5 di sini. Maka kita sambungkan 3 ke 5. Pasangan 45 sambungkan bucu 4 ke 5. Dan akhir sekali pasangan 56 sambung bucu 5 ke 6. Soalan B. V adalah PQRSTU. E adalah pasangan PU, PT, QU, QT, QR, RS, RT dan ST. Jadi kita mula dengan bucu P. Katakan bucu P di sini. Pasangan pertama adalah PU dan U adalah di bawah. Maka P disambung ke U. Pasangan kedua adalah PT. Katakan T di sini. P disambungkan ke T. Pasangan ketiga adalah QU. Andaikan Q adalah di sini dan Q disambungkan ke U. Pasangan ketiga sambungkan Q ke T. Seterusnya pasangan QR. Andaikan R di tepi sini dan kita sambung Q ke R. Pasangan RS, S katakan di bawah sini dan sambung R ke S. Untuk pasangan RT, sambung R ke T dan akhirnya sambung S ke T. Soalan 4. Lukis satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelung mengikut maklumat yang diberikan. Soalan A, V dengan bucu PQRS, E dengan pasangan bucu PS, PS, QR, QR, PP, SS, QQ, RR, PQ dan RS. Maka kita mula dengan bucu P. Pasangan yang pertama adalah PS. Maka kita lukis bucu P dengan bucu S. Perhatikan, pasangan bucu PS ini muncul 2 kali. Maksudnya, terdapat kes berbilang tepi, di mana kita hubungkan PS dengan 2 tepi. Kita gunakan lengkung. Kemudian, pasangan QR juga 2 kali. Maksudnya sama dengan kes PS tadi. Katakan Q di sini, R di bawah. Dan ia juga dihubungkan dengan 2 tepi. Seterusnya, PP. Ini adalah kes gelung, di mana dia mula dengan P dan berbalik kepada P. Maka kita lukis bulatan di titik P. Begitu juga dengan SS, QQ dan RR. Seterusnya, sambungkan P ke Q, R ke S. Inilah grafnya. Sebenarnya, terdapat lebih daripada satu graf yang boleh dilukis, asalkan dapat mewakilkan maklumat diberi dengan betul. Soalan B. V dengan bucu 1, 2, 3, 4, 5. E dengan pasangan bucu 1, 5, 1, 5, 3, 5, 3, 5, 1, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 4, 1, 4, 3, 4, 5.
Mari kita mula dengan bucu 1. Bucu 1 dihubungkan kepada bucu 5 sebanyak 2 kali. Maksudnya berbilang tepi. Katakan bucu 1 di sini, bucu 5 di sini. Jadi kita hubungkan mereka dengan 2 lengkung. Seterusnya, pasangan 35-35 juga kes berbilang tepi. Katakan bucu ketiga di sini, kita hubungkan dengan 5 dengan 2 lengkung. Kemudian 1-1, kes gelong. Jadi kita buat satu bulatan pada bucu 1. Pasangan 3-3 juga adalah kes gelong. So, lukis satu bulatan pada 3. Pasangan 2-1, katakan bucu 2 adalah di sini. Kita hubungkan 2 ke 1. Seterusnya sambung 2 ke 3. 2 ke 5. Pasangan 4-1, kita kena lukis bucu 4. Katakan di sini. Dan sambung 4 ke 1. Seterusnya 4 ke 3. Akhir sekali 4 ke 5. Soalan 5. Lukis graf mudah bagi bilangan darjah yang diberikan. Soalan A. Bilangan darjahnya adalah 2, 3, 2, 3, 4. Mula-mula cikgu akan susunkan bilangan darjah itu mengikut tertib menaik. Kemudian cikgu akan labelkannya dengan bucu-bucu A, B, C, D, E. Biasanya cikgu akan mulakan dengan bucu yang mempunyai tepi yang terbanyak, iaitu bucu E dengan tepi 4. Kemudian cikgu sambung dengan bucu D yang mempunyai 3 tepi. Di sini cikgu akan biarkan tepi yang terluar itu sebagai bucu yang mempunyai bilangan tepi yang sedikit. So, cikgu akan pilih tepi di dalam sini. Andaikan ini adalah D. Tapi di sini hanya ada satu tepi. So, kita sambung ke bucu lain untuk dapat 3 tepi. Iaitu begini. Perhatikan di sini, untuk bucu E dengan D ini, kita tak boleh sambung lagi dengan tepi-tepi lain. Sebab syaratnya sudah mencukupi, iaitu E sudah ada 4 garis, D sudah ada 3 garis. Kemudian kita sambung dengan bucu C yang mempunyai 3 tepi. Jadi kalau ikutkan, yang paling sesuai di sini adalah titik ini. Ia dah ada 2 tepi. So kita sambungkan hujung ini, dia akan menjadi 3 tepi. So ini satu titik lain. Maksudnya sekarang ini 2 titik yang tinggal itu mematuhi syarat di sini. Ia adalah bucu A dengan 2 tepi dan bucu B dengan 2 tepi. Jawapan boleh lebih daripada 1 ataupun berlainan bentuk asalkan memenuhi kehendak soalan. Sekarang cikgu tunjukkan kaedah kedua. Mula-mula kita buat seperti langkah pertama tadi, iaitu kita susun bilangan darjah dalam tertib menaik. Kemudian kita labelkan sebagai bucu A, B, C, D, E. Kita akan mula dengan bucu dengan bilangan tepi yang terbanyak, iaitu bucu E dengan bilangan tepi 4. Maksudnya dia dihubungkan dengan 4 tepi. Andaikan ia dihubungkan kepada A, B, C dan D. Maksudnya kita kena tolak 1 untuk setiap bilangan darjah. Bila ia sudah ditolakkan dengan 4 tepi ini, maksudnya kita anggap E itu sudah hilang. Jadi bakinya adalah 2 tolak 1 jadi 1, 2 tolak 1 jadi 1, 3 tolak 1 jadi 2, 3 tolak 1 jadi 2. Kemudian kita sambung dengan bucu D dengan bilangan tepi 2. Ini bermaksud dia dihubungkan antara A, B, C dengan 2 sisi. Di sini kita pilih A dengan C. Maksudnya A ditolak 1 tepi, C ditolak 1 tepi. Bila dia ditolak dengan 2 tepi, maksudnya 2 tepi ini akan hilang. Maka hasil tolak ini 1 tolak 1 akan jadi sifar, yang ini kekal, 2 tolak 1 menjadi 1. Kita sambung lagi dengan bucu C dengan 1 tepi. Ini bermaksud C ini kena dihubungkan dengan satu lagi bucu lain dengan 1 tepi. Jelas sekali di sini pilihannya hanyalah B ini. So, tolak 1. Bila 1 tepi ini ditolak, maka maksudnya C, 1 tepi C ini akan hilang. Akhirnya dia akan menjadi A ini kekal sifar. Untuk B, 1 tolak 1 menjadi sifar. Sekarang kita akan mula lukis graf berkenaan. Jadi kita mula dengan dari bawah ke atas. Sifar-sifar ini merujuk kepada titik A dengan titik B. Andaikan titik A di sini dan titik B di bawah. Dua-duanya adalah sifar-sifar, maksudnya belum ada tepi yang menghubungkannya. Kemudian kita patah balik kepada langkah yang atas. Maksudnya kita kena lukiskan bucu C sekarang. So kita andaikan bucu C berada di sini. Perhatikan bucu C ini, segi 4 ini, ia dihubungkan dengan B tadi. So, kita sambungkan C ke B. Patah balik ke langkah yang seterusnya, kita nak lukis titik D. Perhatikan segitiga D ini, ia dihubungkan dengan A dan C tadi. Maksudnya, D itu kena berada di sini.
supaya kita boleh sambungkan dia dengan A dan C. Patah balik ke langkah yang teratas sekali, kita nak labelkan titik E. Bulatan E, tengok bulatan E ini. Maksudnya dia dihubungkan dengan 4 tepi. So, tadi kita dah hubungkan dia dengan A, B, C, D. Maka kita kena lukis satu titik E secara logiknya di sini supaya ia boleh disambungkan ke setiap titik A, B, C, D. Maka inilah graf yang sepatutnya. Okey, kita semak semula jawapan kita sama ada graf kita itu betul atau tidak. Untuk bucu A, terdapat 2 tepi. So, di sini 1, 2 untuk A. Betul. Untuk bucu B, terdapat 2 tepi. So, dalam gambar raja, bucu B ini pun disambung dengan 2 tepi. Untuk bucu C, disambung oleh 3 tepi. Dalam gambar raja, bucu C memang disambung oleh 3 tepi. Kemudian bucu D dengan 3 tepi, iaitu bucu ini dengan 1, 2, 3 tepi. Akhir sekali bucu E dengan 4 tepi. Bucu E di sini disambung dengan 1, 2, 3, 4 tepi. Maksudnya graf ini adalah betul. Soalan B, bilangan darjahnya ialah 1, 2, 3, 3, 3, 2. Dengan cara yang sama, kita susunkan bilangan darjah itu mengikut tertib menaik. Kemudian kita labelnya sebagai bucu A, B, C, D, E, F. Kita mulakan dengan bucu dengan bilangan tepi yang terbanyak, iaitu dari kanan ke kiri, iaitu bucu F. Katakan bucu F di sini, ia dihubungkan dengan 3 tepi. Maksudnya F ini nanti tak boleh disambung dengan apa-apa titik atau bucu lain lagi. Kemudian kita sambung dengan bucu E dengan 3 tepi. Di sini cikgu akan pilih yang ini sebagai bucu E. Jadi, nampak gaya ia hanya disambung dengan tepi, maka kita boleh tambahkan 2 lagi. 1 ke arah ini, 1 lagi ke sebelah kiri ini. So, yang ini adalah E. So, bilangan tepinya sudah penuh. Tak boleh tambah lagi. Jadi, ini ada 1 lagi titik lain, bucu lain. Kita sambung dengan bucu D dengan 3 tepi. So, di sini, lebih sesuai kita pilih ini sebagai bucu D. Ia dah ada 2 tepi. So, kita kena sambungkan 1 tepi lagi untuk mendapatkan 3 tepi. Kita buat macam ni. So, D dah ada 3 tepi, pun dah penuh. Tak boleh sambung lagi nanti. Kemudian, untuk bucu C, 2 tepi. So, di sini pilihannya adalah pada kedua-dua hujung sebelah kanan ini. Cikgu pilih ini sebagai C. Ia dah ada 1 tepi. Jadi, kita secara logik sambung ke sini sebagai 2 tepi. So, C pun dah penuh. Jadi, sambung lagi dengan B. Jelas sekali, kawasan ini, titik ini mestilah adalah bucu B dengan 2 tepi. So, kawasan ini pun dah penuh. Akhir sekali, untuk A dengan 1 tepi. Jadi, tak payah kita fikir panjang lagi, tentulah di sini, di mana A hanya ada 1 tepi. Maka inilah jawapannya. Sekarang cikgu tunjukkan kaedah kedua dengan cara yang sama. Kita susunkan bilangan darjah ikut tertib menaik. Kemudian label sebagai bucu A, B, C, D, E, F. Kita mula dengan sebelah kanan iaitu bucu F dengan 3 tepi. Maksudnya dia kena dihubungkan dengan 3 bucu lain. Di sini cikgu pilih bucu B, D dan E. So, kita tolak 1 pada bucu B, D dan E. Apabila ia sudah ditolak dengan 3 tepi, maka 3 tepi bagi F ini akan hilang. Maka hasil tolak di sini akan menjadi 1. 2 tolak 1 jadi 1. Ini kekal 2. Ini 3 tolak 1 jadi 2. 3 tolak 1 jadi 2. Kita sambung lagi dengan 2 yang paling kanan ini lagi, bucu E. Maka ia kena dihubungkan dengan 2 bucu lain. Di sini cikgu pilih bucu C dengan D untuk ditolak 1 tepi. Apabila ia sudah ditolak dengan 2 tepi, maka 2 tepi E ini akan hilang. Hasil tolaknya menjadi, ini kekal 1. 2 tolak 1 jadi 1. 2 tolak 1 jadi 1. Kita sambung lagi dengan bucu D yang paling kanan ini. Ia kena dihubungkan dengan 1 bucu antara A, B, C. Cikgu pilih bucu A. Tolak 1, maka 1 tepi untuk D tadi akan hilang. Hasil tolaknya akan menjadi sifar. Ini kekal 1 dan 1. Kita sambung lagi dengan 1 tepi untuk C yang paling kanan ini. Di sini hanya ada 1 pilihan di mana dia kena sambung dengan bucu B. So, kita tolak 1 pada bucu B.
tepi. Maka satu tepi C ini akan hilang. Perhatikan cikgu lukiskan, bulatkan hasil tolak itu dengan bentuk berlainan. Sebab untuk mengetahui ia dihubungkan dengan bucu mana. Contohnya yang ini, C dihubungkan dengan bucu B. Jadi hasil tolak ini akan menjadi kekal sifar, 1 tolak 1 jadi sifar. Ini bermaksud kita kena mula lukis dari bucu A dan bucu B. Katakan bucu A dengan bucu B adalah berada di sini. Dua-duanya adalah sifar. Maksudnya belum dihubungkan dengan mana-mana tepi. Kemudian kita patah balik kepada langkah yang atas ini. Di sini kita nampak bahawa kita kena lukis bucu C. Di mana bucu C ini dihubungkan kepada bucu B. So, katakan bucu C berada di sini. Okey, kita patah balik lagi satu langkah ke atas. Sekarang kita nak label bucu D yang dihubungkan dengan bucu A. Jadi, secara logik, bucu D itu kena berada di sini. Patah balik satu langkah lagi ke atas, kita nak masukkan bucu E, di mana bucu E disambungkan ke bucu C dengan D. Oleh itu, bucu E kena berada di sini. Untuk langkah terakhir ini, kita nak label bucu F, di mana bucu F dihubungkan ke bucu B, D dengan E. Andaikan bucu F berada di sini. So, kita sambungkannya kepada bucu B, D dan E. Inilah graf yang sepatutnya. Kemudian kita boleh semak graf kita sama ada betul atau tidak. Kita mula dengan bucu A. Bucu A sepatutnya ada satu tepi sahaja. Dalam gambar raja, bucu A memang ada satu tepi sahaja. Kemudian untuk bucu B perlu ada dua tepi. So, dalam gambar raja, bucu B ini juga ada dua tepi. Sambung dengan bucu C, dua tepi. Dalam gambar, bucu C memang ada satu, dua tepi. Bucu D, 3 tepi. So, kita cek untuk bucu di dalam gambar raja memang ada 1, 2, 3 tepi. Lagi, E, 3 tepi. Dalam gambar, E memang ada 1, 2, 3 tepi. Dan akhir sekali, F dengan 3 tepi. Dalam gambar raja, F juga ada 1, 2, 3 tepi. Ini bermaksud graf yang kita lukis itu memang betul. Soalan 6. Lukis graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi bagi bilangan darjah yang diberikan. Soalan A, bilangan darjah 3, 3, 4. Jadi langkah pertama kita susunkan bilangan darjah itu dalam tertib menaik dan kita labelkan sebagai bucu ABC. Kita mula dari sebelah kanan iaitu bucu C dengan bilangan tepi yang paling banyak. Katakan di sini C. Terdapat dua bucu lain sahaja yang boleh disambung ke C. Jadi kita anggap C berpecah kepada dua tepi. Satu ialah A, satu ialah B. Kita semak balik C ini, dia mesti ada 4 tepi yang menyambungnya. Jadi di sini, dia dah ada 1, 2. Tinggal 2 lagi, jadi kita lukiskan gelong untuk mewakilinya. Pada bucu C ini kita lukis satu bulatan mewakili gelong. Jadi C sudah lengkap dengan 4 tepi. Kemudian AB ini kedua-duanya mempunyai 3 tepi. Di sini kalau kita perhatikan A hanya ada 1 tepi, B pun 1 tepi. Untuk melengkapkannya menjadi 3 tepi dan dalam soalan pun dia minta mesti ada gelong dengan berbilang tepi. Gelong sudah dipatuhi. Maka kita tambahkan berbilang tepi antara A dengan B. Jadi, ia akan menjadi 3 tepi, 3 tepi. So, inilah gambar raja yang sepatutnya. Cara kedua, sama juga kita susunkan dalam tertib menaik, kemudian label sebagai bucu ABC. Disebabkan soalan minta kita lukis graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi, maka kita petikaikan case yang berbilang tepi dahulu. Katakan di sini ada berbilang tepi, iaitu kita tolak 2 di sini, tolak 2 di sini. Sebab kalau berbilang tepi, dia mesti ditolak 4. Maka hasil tolak dia nanti akan menjadi 1, 1, 4. Jadi di sini munculnya berbilang tepi. Kemudian di sini kita tolak 2 untuk satu gelong. Sebab satu gelong akan mempunyai darjah 2. Jadi hasil tolaknya akan menjadi 1, 1, 2. Kemudian yang ini, 2 tepi ini boleh ditolak dengan 1 di sini. So, bila ditolak dengan 2 tepi, maka tepi C ini akan hilang. Maka ia akan menjadi sifar. Maksudnya di sini kita mula dengan bucu A dengan bucu B. Jadi, andaikan ini bucu A, ini bucu B. Kedua-duanya belum ada tepi lagi sebab sifar. Kita kembali ke tingkat atas, di mana kita nak lukis titik C ini, di mana C akan dihubungkan kepada A dengan B. Jadi saya letak C di bawah ini dan C perlu disambung ke A dan juga B. Kemudian balik ke langkah yang satu lagi di atas,
munculnya gelong di titik C. Maka di C ini, bucu C ini kita buat satu bulatan yang mewakili gelong. Langkah yang teratas sekali, ada dua berbilang tepi di sini. Berbilang tepi itu bersambung antara A dengan B. Maka antara A, B ni kita buat dua lagi tepi bentuk lengkung. So, inilah jawapan untuk cara ini. Sebenarnya dua gambar raja itu adalah gambar raja yang boleh dikatakan sama. Mari kita semak jawapan. Untuk bucu A, sepatutnya ada 3 sisi. Jadi dalam gambar raja, bucu A ada 1, 2, 3 sisi. Betul. Untuk bucu B, ada 3 sisi juga. Bucu B di sini ada 1, 2, 3 sisi. Betul. Untuk bucu C ada 4 sisi. Untuk bucu C dalam gambar raja, gelung ini dikira 2 sisi. Lepas itu tambah lagi ini dengan ini, so dia menjadi 4 tepi. Soalan B. Bilangan darjahnya ialah 22466. So dengan cara yang sama, kita susunkan bilangan darjah itu dalam tertib menaik. Kemudian label sebagai bucu A, B, C, D, E. Di sini cikgu akan lukis bucu untuk A dengan B dahulu sebab ia melibatkan 2 sisi. Dan saya anggap ia adalah bentuk segi 4. Ini ialah A dengan 2 tepi. Sebelah ini adalah B dengan 2 tepi. Kemudian D dengan E mempunyai tepi yang sangat banyak. Maksudnya di sini terdapat gelung di dua bucu ini. So, saya anggap ini sebagai D dengan E. Jadi saya buat satu bulatan mewakili gelung pada D, satu lagi bulatan DE mewakili satu gelung. Jadi bila kita cek balik, DE dengan D, mereka dah ada 4 tepi. Masih ada 2 lagi tinggal. Dan C akan ada 4 tepi. Maksudnya, C kena berada di tengah-tengah ini, di mana ia akan bersambung ke E dengan berbilang tepi. So, E dah lengkap dengan 6 sisi. Kemudian daripada C ini pun akan disambung dengan 2 lengkung berbilang tepi ke D. Maka D pun akan lengkap dengan 6 sisi dan kita cek C akan ada 4 tepi. Cara kedua, dengan cara yang sama kita susun dalam tertib menaik, kemudian label sebagai bucu A, B, C, D, E. Disebabkan soalan nak kita lukis graf yang mempunyai kedua-dua gelung dan berbilang tepi, kita pertimbangkan berbilang tepi dahulu. So, untuk dua-dua bucu D dengan E ini, kita anggap dia adalah berbilang tepi. Jadi, kita tolak 2, tolak 2. Sebab berbilang tepi jumlahnya mesti tolak 4. So, ini ada satu berbilang tepi. Hasil tolaknya akan menjadi 2, 2, 4, 6 tolak 2, 4, 6 tolak 2, 4. Kemudian, katakan kita nak consider gelung. Kalau gelung kita kena tolak 2. Cikgu buat terus dalam satu langkah. Cikgu andaikan di sini ada satu gelung. Yang dekat E ini pun ada satu gelung. So di sini dah ada 2 gelung. Maka hasil tolak dia akan menjadi 2, 2, 4. Yang ini 2, 2. Sekarang ni kita boleh main tolak. Kita perhatikan bucu C yang ada 4 tepi. Jadi 4 tepi ini boleh disambungkan ke A, B dan DE. So disebabkan dia sudah ditolak dengan 4 sisi, maka 4 sisi pada C ini akan hilang. Hasil tolak ini akan menjadi 1, 1, 1, 1. Ulang balik hasil tolak yang sama, maka yang ini untuk satu sisi ini kita kena tolak 1 dari A, B dan D. Cikgu ambil tolak dari A, maka hasil dia akan menjadi sifar 1, 1 di sini. Ulang balik langkah yang sama. Untuk hilangkan satu tepi dekat D ini, kita kena tolak 1 di B. Oleh itu, jawapan untuk hasil tolak adalah sifar, sifar. Dengan ini, kita akan mula dengan melukis titik ataupun bucu bagi A dengan B. Katakan ini ialah A, sebelah ini adalah B. Mewakili sifar-sifar ini. Kemudian kita patah balik. Kita nak lukis bucu D, di mana ia disambungkan ke bucu B. Katakan bucu D di bawah sini, dan ia disambungkan ke bucu B. Kita patah balik lagi satu langkah ke atas. Kita nak lukis bucu E, di mana bucu E ini bersambung dengan bucu A. Jadi andaikan bucu E berada di sini. Ia disambung ke A. Patah balik satu langkah lagi, kita nak lukis bucu C. Di mana bucu C ini akan dihapuskan dengan bucu A, B, D, E. Disambung ke bucu A, B, D, E. Jadi, untuk dapatkan kedudukan C yang paling bagus supaya boleh bersambung ke A, B, D, E adalah di tengah-tengah ini. Jadi, C boleh sambung ke A, B, D,
I. Patah balik satu langkah ke atas lagi. Di sini wujudnya dua gelong, iaitu satu di D, satu di I. Jadi kita buat dua bulatan, satu di I, satu di D, mewakili gelong. Patah balik lagi untuk langkah yang teratas sekali, wujudnya berbilang tepi di sini. Bucu D dengan bucu I. Maksudnya kita sambungkan bucu D dengan I dengan dua lengkung, mewakili berbilang tepi. Okey, sekarang ni kita cuba cek jawapan sama ada betul atau tidak. Okey, untuk sebelah kiri, A mesti ada dua tepi. Jadi untuk bucu A memang ada dua tepi. B mesti ada dua tepi. Jadi bucu dalam gambar raja B pun ada dua tepi. C mesti ada 4 tepi. Dalam gambar raja C ini memang ada 1, 2, 3, 4 tepi. D mesti ada 6 tepi. Untuk bucu D di sini, gelung ini sudah mewakili dua tepi. Campur dengan ini 3, 4, 5, 6. Bucu I mesti ada 6 tepi. Maka pada bucu I dalam gambar raja, gelung ini sudah dikira dua tepi. Tambah dengan tepi yang lain, ini yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi graf ini adalah betul. Untuk cara di sebelah kanan, kita cek A dia. Dalam gambar raja, A ada dua tepi. Betul. Untuk B pun ada dua tepi sahaja. Pun betul. C ada 1, 2, 3, 4 tepi. D, gelung ini dah 2. Tambah ini jadi yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Begitu juga dengan E. Gelung ini sudah ada dua tepi. Tambah lagi dengan ini yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi gambar raja ini juga betul. Jadi ini bermaksud bilangan darjah yang diberikan ini boleh menghasilkan gambar raja yang ataupun graf yang berlainan asalkan dia memuaskan maklumat yang diberikan dalam soalan. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.